Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar y'alls? Okay guys, hari ni aku nak buat minor service dekat aku punya Daiwa Tatula HD. Alang-alang aku nak buat tu, aku rasa nak share kat korang. Let's go. Okay, untuk servis ni aku perlukan beberapa peralatan seperti screwdriver, spanner hexagon, pengepit ataupun tweezer, pemegang bearing, apa nama dia tah? Bearing oil, 3 jenis grease, dan 3 jenis berus mengikut grease, dan barang-barang yang berikutnya. Okey, selalunya aku akan memulakan pembukaan daripada knob. Alright guys, untuk pengetahuan korang, video ni adalah voice over di mana aku rakam dahulu video ini sebelum aku masukkan suara. Sebab aku takut aku terganggu aku punya konsentrasi, dan ketika aku rakam video ni voice ataupun environment sekeliling agak bising. Macam yang korang tengok, setiap kali aku buka aku punya bahagian part reel ni, aku akan susun dia mengikut turutan. Bukan apa bagi dia memudahkan untuk aku pasang balik lepas aku habis membuat minor service ni. Sebab itu penting guys, kalau korang beli reel, simpan skematik tu. Seandainya kau tertinggal salah satu part daripada bahagian reel ni, kau tahu apa benda tu. Sebab hilang satu part guys, boleh mengganggu kelancaran penggunaan reel. Alright, beberapa bahagian yang korang perlu tekankan ketika korang membuka reel ni. Contohnya seperti bahagian spring ni. Jangan kita hilangkan. Bila kita hilang, kita punya reel tak dapat berfungsi dengan baik. Okey, selalunya aku akan letakkan spring ni dekat bahagian magnetik. Dekat pad yang aku beli ni, kalau tak silap aku dekat Shopee aku beli. Aku type maintenance pad macam tu. So, ianya sangat berguna untuk kita membuat maintenance. Disarankan guys. First come first, aku akan check bahagian bearing dulu. Macam sekarang video ni aku tengah check pinion bearing aku. Kalau tak silap aku lah, nama dia pinion bearing. So, bearing ni kita tak perlukan kelajuan Bearing ni kita cuma perlukan kelancaran. Selalunya bearing ni kita akan masukkan dengan grease. Have to take note guys, bukan semua bearing kita perlukan kelajuan Next, aku akan check bahagian tension knob. Aku akan buka bearing ni menggunakan aku punya tweezer sebab ada clip kat situ macam hexagon clips. Korang kena cover dengan thumb Kalau tak, dia boleh terpelanting keluar. Kalau dia hilang pun, itu pun masalah besar guys. Memang masalah besar. Berhati-hati semasa berbuka. Okey, bila kau dah dapat buka, aku akan keluarkan menggunakan bearing holder ni. Aku panggil bearing holder lah. Nama betul dia aku tak kerti nak sebut Alright. So, aku akan cocok di bahagian bearing holder ni. Dan aku akan cuba pusingkan dia untuk melihat kelancaran. Sama ada bunyi bising ke, ada kekotoran dalam ke, ataupun perlukan oil. So, di bahagian tension knob ni, aku just perlukan oil sahaja. Aku akan ambil aku punya high speed bearing oil. Cukup kita gunakan setitik atau 2 titik sahaja. Macam aku selalu akan gunakan setitik je lah. Lepas aku titik, aku akan pusingkan perlahan-lahan untuk meratakan oil tu dekat dalam bearing. Dan kita boleh test dia. Lancar dan baik. So, aku akan pasang balik setiap kali aku habis servis satu bahagian tu. Supaya barang-barang aku tak terabur dekat atas mat. Next, aku akan check bearing dekat bahagian braking aku. Macam biasa, aku akan gunakan tweezer untuk buka aku punya klip tu. Kalau kau boleh tengok, ibu jari aku berfungsi untuk menahan dia daripada dia melompat keluar. Keluarkan bearing dan kita test. Aku tak pasti korang boleh dengar ke tidak. Bearing ni bunyi dia agak bising dan seperti ada kekotoran dekat dalam bearing tu. So, aku terpaksa buka untuk aku cleankan. Apa yang aku perlukan adalah jarum peniti untuk aku cocok dia punya C-clip. Aku panggil C-clip. Kalau kau tengok dekat bearing tu, kalau kau perhati betul-betul ada satu section dia macam kosong. Dan kat situ kita boleh tekan dia untuk pop up keluarkan dia punya clip tu supaya kita dapat keluarkan plate. Dan itu jugalah pentingnya kau ada bearing holder ni.
supaya bila kau nak buka klip dekat bearing ni, kau tak tercocok kat tangan sendiri. Dia lebih firm dan lebih mudah. Kau tengok satu pop, dia akan keluar macam tu. Mudah. Ada certain bahagian di mana dia punya plate tu lembik, so korang kena berhati-hatilah. So si klip ni kau jangan hilang. Seandainya hilang, maksudnya bearing kau terpaksa guna bearing yang togel. Tak ada masalah pun. Cuma bila bearing tu togel, dia kuranglah protection. So aku akan membuat pembersihan dekat bearing ni. Aku akan gunakan degreaser. Ada certain orang dia akan gunakan minyak Zippo dan so on. So aku gunakan degreaser yang aku beli daripada DIY je. Sama ada fuel injector cleaner ataupun electrical cleaner. Ataupun nak baik sikit kau beli Q+. Cara-cara dia, kau spray je dekat bahagian bearing tu untuk kita keluarkan grease dan juga habuk-habuk tu. Lepas kita habis spray, kita akan cuci dengan air. Okey, aku dah selesai cuci. Sekarang ni apa yang aku perlu buat adalah lap dan biarkan bearing ni kering dulu sebelum aku letakkan minyak. So sementara menunggu kering, aku akan buatlah apa yang patut, susun ke bahagian-bahagian yang telah aku sepahkan tadi. So sekarang sementara tunggu kering, aku akan proceed untuk greasekan balik aku punya bahagian drag washer. Cara-cara check, kau tengok drag washer kau tu kering ke ataupun masih lagi basah. Drag washer ni kau tak perlu letak banyak sangat grease guys. Jangan banyak sangat. Sebab bila banyak, kau punya drag boleh cair. Itu sebab tu orang bising drag cair dan sebagainya. Dan grease bukanlah sebarang-sebarang grease. Pastikan dia drag grease, bukannya semi-fluid grease. Okay, semi-fluid ni dia licin. Drag grease ni dia kesat. Memang profile dia untuk drag washer. Alright. Aku akan ambil bahagian drag washer ni dengan brush yang aku dah tandakan dengan D, menandakan drag. So cara dia, just sapukan grease tu. Sapu supaya dia kelihatan basah sahaja. Kelihatan basah, bukan kuyup guys. Kelihatan basah. Kita apply di bahagian depan dan juga belakang. Begitu juga di bahagian drag washer yang dekat bawah brush gear tu. Pun sama. Okey, lepas dah sapu, kita pasangkan balik. Kau kena take note gear kat bawah ni, aku tak tahu apa nama dia. Kau jangan pasang terbalik Kalau terbalik, engkau punya tambar tu tak boleh pakai. So aku susun balik. Alright, kita punya bearing dah pun kering. Kau boleh dengar bunyi bunyi bergesi pula. Bunyi besi bergesil. Tanda bearing sudah kering. Okey, aku akan tutup di bahagian sebelah dahulu untuk aku masukkan aku punya oil supaya oil tu tak menitik kat bawah. Aku akan proceed masukkan setitik atau dua, selalunya memang setitik lah. Dan kemudian pusingkan dia punya bearing tu untuk meratakan minyak. So kau boleh dengar kosong, bunyi dia licin dan clear. Everything is on. Pasang balik. Okey, sekarang aku proceed dengan spool bearing. Spool bearing lah kot nama dia. Aku pun dah tak ingat nama bearing ni sebenarnya guys. Aku minta maaf lah kalau salah sebut. So, aku akan buka dia dan check sama ada dia masih lagi okey ataupun tidak. Dalam video ni aku check dia masih lagi licin. So, aku just apply setitik minyak sahaja. Macam biasa, selesai, aku akan pasangkan balik bahagian-bahagian yang telah pun aku servis tadi.
Next, aku akan applykan grease. Firstly, aku akan apply di bahagian ceramic gear ni menggunakan grease jenis ceramic. Kalau kau tengok dia warna putih. Okay guys, things to take note. Bila kita apply grease dekat kita punya gear, mana-mana gear lah pun grease tu jangan terlalu banyak sebab more grease more risk. Lagi banyak grease kita pasang, banyak risiko kerosakan yang kita akan hadapi kemudiannya. Sebab grease ni akan memerangkap habuk guys. So cukup kita apply secukupnya di bahagian-bahagian yang memerlukan grease sahaja. Macam kau tengok dalam video ni, ada aku punya comot-comot kerja aku tu. So aku akan cleankan gunakan cotton bud. Actually not too practical sebenarnya gunakan cotton bud ni, sebab cotton bud ni kadang-kadang keluarkan habuk. Aku terlupa berus mana aku letak, aku tak tahu. So aku just guna cotton bud dengan berhati-hati. Aku akan lapkan bahagian-bahagian yang terselekeh tu. So kita pasang balik. Dan kemudian kita akan apply pula grease di bahagian brush gear ni. Grease yang aku gunakan adalah semi fluid grease. Okey, ini adalah untuk bahagian gear lah. Macam biasa, kita apply secukup rasa. Jangan terlebih sangat. Kalau tengok brush pun aku dah tukarkan kepada G. Tadi aku tak mention, aku tukar pada C untuk ceramic, G untuk gear. So aku akan apply dan sapu sama rata dekat bahagian yang memerlukan grease tersebut. Make sure untuk kita cleankan balik bahagian yang selekeh supaya ia tidak menjadi beban untuk kita nanti. Okay, segalanya telah pun selesai. So aku akan proceed untuk pasangkan balik aku punya reel. Masa kau nak masukkan skru ni guys, pastikan dia betul-betul Kau sengit nanti kan dia tak betul. Dia tak dapat tutup dengan betul dia punya cover tu. Alright, kalau kau tengok skru ni ada yang panjang, ada yang pendek dekat bahagian plate gear ni. So macam Tarantula HD ni, skru panjang ni diletakkan di bahagian yang ada bertanda lekuk. Kalau kau tengok selalu dia mesti ada tanda lah. And aku terlupa nak lap aku punya reel ni. Allah, tak apalah, boleh aku terlap dulu. And to take note guys, ini bukannya engine kereta. Ini adalah mesin pancing. So bila kau tutup skru tu, kau jangan ketatkan dia macam kau nak ketatkan skru dekat enjin Cukup-cukup saja kau ketatkan. Masukkan benda yang telah aku susun tu balik. Masukkan knob. Okey, satu lagi perkara yang kau perlu tahu adalah penting kita menggunakan spana yang jenis hexagon ni. Elakkan guna spana hidup. Bukan apa, kita tak nak pusingan yang berlebihan. Sebab pusingan kat bahagian knob ni cukup sekadar kita pusing dan dia berhenti sahaja. Kita jangan paksa dia, kita akan rosakkan dia punya thread atau dia punya bunga. So selalunya bila dia dah berhenti, ngam-ngam tok locker ni tepat pada lubangnya. Alright, kita masukkan spool dan seterusnya. So kerja-kerja aku membuat minor service telah pun selesai. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video aku ini. Thank you for your support. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga tinggalkan komen korang. Aku nak minta maaf seandainya aku dah buat salah dan silap. Sesungguhnya aku bukanlah manusia yang sempurna dan aku bukanlah seorang pro dekat bahagian reel ni. Okey, moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.